Assalamualaikum dan salam sejahtera diucapkan kepada semua murid tahun 4. Bertemu kita lagi untuk subjek Bahasa Melayu. Jadi mari kita lihat apa tugasan kita untuk hari ini. Baik, objektif kita pada hari ini ialah murid dapat menyatakan sekurangnya 3 kata nama am berdasarkan teks dan murid dapat membina sekurangnya 2 ayat tunggal berdasarkan kata nama am yang dijumpai. Jadi murid boleh buka buku teks muka surat 6. Baik, berdasarkan buku teks ni, murid dapat lihat sendiri tajuknya, yang tua dihormati, yang muda disayangi. Ini adalah berkaitan dengan tata bahasa. Jadi murid akan nampak teks, sebuah teks, iaitu situasi 1 dan situasi 2. Jadi apa yang murid perlu buat ialah murid perlu baca teks yang berada di dalam buku teks murid-murid sekalian, iaitu bermula dari Pulang dari Kebun hinggalah Aina dengan penuh kasih sayang. Kerana murid perlu senaraikan ataupun murid perlu mencari kata nama am yang terdapat dalam teks ni, dan juga murid perlu membina 5 ayat berdasarkan kata nama am yang dijumpai. Mungkin murid macam blur kan, apa maksud kata nama am ni? Sebab itulah kita nak belajar pada hari ini. Ayo kita tengok apa itu kata nama am. Okey, kata nama am ni dia tergolong dalam kata nama. Kata nama ni ialah ibu dia dan dia ada beberapa pecahan. Dan senang cerita, 3 pecahan. Okey, mari kita tengok pecahan yang pertama, kata nama khas. Yang kedua, kata nama am. Dan yang ketiga, kata ganti nama. Ketiga-tiga ni tergolong dalam kata nama. Kata nama ni yang besar. Jadi kata nama am ni salah satu pecahan daripada kata nama. Jadi kita tengok sepintas lalu, kata nama khas ni apa, kata nama am ni apa, kata ganti nama ni apa. Jadi kata nama khas ni ialah rujukan khusus nama sesuatu benda, dan huruf pertama ejaannya perlu dieja dengan huruf besar. Sebagai contoh, nama orang Ramli, Fatimah. Kemudian kita tengok tempat seperti Bahau, dan negara Malaysia, bangsa Melayu, kemudian jenama Proton. Kalau murid-murid semua tengok, semua huruf depan adalah huruf yang besar, sebab dia khas. Dia khas dicipta untuk sesuatu benda tu. Dan kita pergi kepada kata nama am. Okey, kata nama am ialah bersifat umum dan hanya dieja dengan huruf kecil. Tak ada huruf besar kecuali permulaan ayat. Okey, contohnya sekolah, rumah, kambing, manggis, kerani. Ini semua bukannya khas. Dia adalah kata umum yang biasa kita sebut. Dan contohnya macam sekolah. Mungkin murid tengok sekolah selalu eja huruf besar. Itu kalau sekolah kebangsaan air hitam. Kalau macam tu kita perlu eja dengan huruf besar, sebab dia dah ada nama sekolah tu. Tapi kalau kita sekadar sebut bangunan sekolah, kita hanya perlu tulis huruf kecil sahaja. Okey, seterusnya kata ganti nama. Dia menggantikan sesuatu benda, perkara, manusia atau tunjuk arah dan dieja huruf kecil juga. Sebagai contoh, saya, aku, kami, patik, kita, awak, beliau, dia, itu, ini. Itu adalah kata ganti nama. Jadi untuk tidak memeningkan murid-murid sekalian, jadi kita fokus kepada satu, iaitu kata nama am. Jadi kata nama am ni sebenarnya dia ada pecahan dia lagi. Jadi adakah murid sudah bersedia untuk melihat pecahan dia? Mari kita tengok. Baik, kata nama am. Okey, kata nama am ni ada 2. 1 hidup,
dan satu tak hidup. Kalau tak hidup ni maksudnya mati. Okey, kita tengok dulu yang hidup. Hidup ni maksudnya bernyawa, yang hidup. Jadi yang hidup ni ada manusia dan bukan manusia. Kalau manusia ni maksudnya apa? Orang. Dan kalau bukan manusia, benda yang hidup tapi bukan orang. Jadi sebagai contoh untuk kata nama am hidup manusia, contohnya ialah bayi, guru, peniaga, ketua kelas, nelayan. Ni semua adalah manusia. Tapi dia dieja dengan huruf kecil sebab dia hanyalah kata nama am sahaja. Dan kalau bukan manusia, contohnya kucing, pokok, burung, rumput. Semua benda ni ialah bukan manusia tetapi bernyawa, hidup. Jadi seterusnya kita tengok yang tak hidup pula, yang mati, yang tak hidup. Ada dua pecahan juga, iaitu institusi dan bukan institusi. Kalau murid nak tahu, institusi ni maksudnya adalah satu badan organisasi yang tercipta untuk menjalankan sesuatu perkara. Sebagai contoh, kita tengok yang institusi dululah. Institusi ni contohnya seperti sekolah, college, universiti, persatuan. Ini semua adalah di bawah institusi, tetapi dieja dengan huruf kecil, kecuali kalau kita tambah nama. Contohnya Universiti Teknologi Mara, yang tu kita kena eja dengan huruf besar. Contohnya college community, ataupun sekolah kebangsaan Serting Felda, ataupun persatuan apa-apa. Itu kalau ada nama dia dekat belakang tu, kita kena eja dengan huruf besar. Tapi kalau sekadar kita satu perkataan sekolah, universiti, college, tu semua adalah huruf kecil. Dan kita pergi pada bukan institusi, dia tak hidup, mati, tapi dia bukan institusi. Contohnya rumah, padang, sungai, pekan. Itu semua adalah benda-benda yang matilah. Tapi dia bukan institusi. Jadi murid faham? Kalau murid-murid semua faham, kita akan teruskan dengan tugasan. Apa tugasan yang perlu murid buat pada hari ini? Yang pertama sekali ialah senaraikan kata nama am berdasarkan teks. Jadi berdasarkan teks tadi, murid senaraikan kata nama am dan bina 5 ayat menggunakan antara 5 kata nama am yang dijumpai. Maksudnya, kalau murid jumpa kata nama am tu banyak, contohnya 10, murid hanya perlu pilih 5 sahaja untuk murid bina ayat. Dan ayat hanyalah ayat tunggal sahaja. Jadi kita tengok contoh. Sebagai contoh, ini cikgu bagi contoh situasi 1 dan perenggan 1. Jadi dekat sini, pulang dari kebun komuniti, mereka ternampak jiran mereka, iaitu Pakcik Ismail dan Makcik Minah berjalan sambil membawa 3 bungkusan besar. Bungkusan besar itu mengandungi sayur, ikan, ayam dan telur. Jadi kalau murid tengok kat sini, mana satu agaknya kata nama am? Jadi cikgu bagi contoh yang paling mudah sekali ialah sayur, ikan, ayam dan telur. Jadi kalau murid tengok kan, sayur, ikan, ayam, telur, ini tergolong dalam kata nama am yang mana? Kalau murid ingat lagi. Tergolong dalam kata nama am hidup tapi bukan manusia. Sebab sayur hidup, kalau tidak macam mana dia besar? Ikan hidup, ayam hidup, telur pun hidup. Jadi ini semua adalah kata nama am hidup bukan manusia. Tapi murid hanya perlu senaraikan saja. Contohnya macam ni. Senaraikan kata nama am. Murid tulis nombor 1 sayur, nombor 2 apa, 3 sampailah berapa yang murid jumpa. Seberapa banyak yang murid jumpa lah. Seterusnya tugasan yang kedua, contohnya bina ayat. Contohnya macam tadi, murid dah jumpa sayur, jadi murid nak gunakan sayur. Jadi murid hanya tulis sayur, kemudian bina ayat tunggal. Sebab ayat tunggal atau majmuk ni kita belum
refresh lagi. Jadi murid hanya perlu bina ayat tunggal dahulu. Contohnya seperti yang cikgu dah bagi ni, dan buat 5 ayat sahaja. Dan ingat, permulaan ayat mestilah huruf besar, walaupun kamu letak sayur tu di depan, tapi dia memang dieja dengan huruf kecil. Tapi kalau permulaan ayat mestilah huruf besar. Dan 5 ayat tunggal sahaja yang perlu murid bina. Jadi, selamat menjawab. Bye.